Assalamualaikum, nama saya Nur Rabiatul Adawiyah dan ini adik kumpulan saya, Nur Hazwani, Nur Faikah, Ifah Nur Syafiqah dan Zahira Hanim. Kami mewakili AIY Company akan membentangkan tentang rancangan Seadun Sebati Sarawak. Format rancangan ini ialah rancangan masakan. Jumlah episod adalah 10. Setiap episod berdurasi 30 minit. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Malaysia, manakala penonton sasaran ialah umum. Program masakan secara santai ini akan memperkenalkan kek atau kuih tradisi sejak dahulu lagi dalam kalangan masyarakat tempatan Sarawak. Setiap episod yang ditayangkan akan menceritakan proses-proses penghasilan kuih atau kek serta sejarahnya. Seorang hos juga akan mengemudikan program ini. Selain itu, program ini juga akan menjelaskan cara pembuatan yang boleh dilakukan untuk sajian bersama keluarga atau dijadikan bahan jualan. Terdapat 3 objektif rancangan ini, iaitu meluaskan pemahaman dan cara pembuatan kuih atau kek di Sarawak. Kedua, memberi peluang kepada masyarakat untuk menyedari potensi ke arah keusahawanan. Terakhir sekali, memupuk sifat kreatif dan inovatif dalam pembuatan pelbagai jenis kek atau kuih. Assalamualaikum and hi, nama saya Nur Hazwani binti Abu Bakar 70970. Saya akan membentangkan tempoh program untuk rancangan kami. Syarikat kami akan mengadakan sebuah rancangan Seadun Sebati Sarawak dan rancangan ini akan mempunyai 10 episod. Masa untuk setiap episod ialah 30 minit. Dan rancangan ini akan diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 5.30 petang. Berikut merupakan cadangan tajuk mengikut episod. Untuk episod yang pertama, kami akan menyiarkan rancangan berkaitan dengan pembuatan kek lapis Sarawak. Kek lapis Sarawak merupakan kek tradisi yang diwarisi secara turun-temurun di bumi Kenyalang. Kek ini memerlukan ketelitian yang tinggi untuk menghasilkan corak yang menarik. Harga kek ini bergantung kepada saiz, corak dan proses pembuatan. Bagi episod yang kedua, kami mencadangkan untuk menyiarkan pembuatan kuih cap. Kuih cap merupakan kuih kering yang diperbuat daripada tepung beras, gula dan santan kelapa. Kuih cap ini rangup dimakan dan mudah patah. Bagi episod yang ketiga, kami akan menyiarkan proses pembuatan kuih sepit lemantak. Kuih sepit lemantak ini berbeza dengan kuih sepit di Semenanjung. Yang membezakannya ialah di Sarawak, mereka menggunakan lemantak, iaitu tepung sagu untuk menghasilkan kuih sepit ini. Kuih sepit ini dikatakan rangup dan tahan patah kerana menggunakan lemantak, iaitu tepung sagu. Cadangan tajuk untuk episod yang keempat ialah pembuatan kuih tebaloi. Kuih tebaloi ini merupakan produk hasil masyarakat Melanau di Mukah. Kuih tebaloi ini dihasilkan dengan pelbagai warna dan juga rasa. Bagi cadangan tajuk untuk episod yang kelima ialah pembuatan kuih jala. Kuih jala ini juga dikenali sebagai kuih sarang semut, penganan jala ataupun sarang engkawai. Kuih ini merupakan kuih kaum tradisi Iban dan setiap kali hari gawai, kuih ini wajib ada. Bagi episod yang keenam, tajuk cadangan kami ialah pembuatan kuih Cina. Walaupun namanya kuih Cina, tetapi tidak bermakna orang Cina yang membuat kuih ini. Bahan untuk pembuatan kuih ini mudah didapati dan kuih ini mempunyai pelbagai bentuk, iaitu berbentuk bulat, segi empat ataupun ada juga yang berbentuk bunga mengikut acuan yang digunakan. Bagi episod yang ketujuh, kami mencadangkan pembuatan kuih penyaram. Kuih penyaram ini merupakan kuih tradisional kaum Iban. Kuih penyaram juga dikenali sebagai penganan cuan. Merupakan makanan wajib bagi kaum Iban, terutamanya ketika menyambut hari gawai. Kuih penyaram juga akan dipersembahkan di atas piring bagi upacara miring untuk kaum Iban. Seterusnya, cadangan tajuk untuk episod yang ke-8, kami mencadangkan proses pembuatan kuih lemak takir. Kuih lemak takir ini menggunakan daun pucuk sebagai alas ataupun bekas untuk meletak adunan. Bahan untuk membuat kuih lemak takir ini mudah didapati. Untuk episod yang ke-9, kami mencadangkan proses pembuatan kuih kelupis. Kuih kelupis seperti kita tahu merupakan kuih wajib ketika menyambut hari raya. Mulutnya akan dibungkus dengan menggunakan daun palas ataupun daun pisang. Kuih kelupis ini boleh dimakan begitu sahaja ataupun lebih sedap dimakan bersama rendang, kari dan makanan dan masakan lauk yang lain. Dan yang terakhir iaitu episod ke-10, kami mencadangkan pembuatan kuih celoret. Kuih celoret juga dikenali sebagai kuih cerorot ataupun jelurut. Kuih ini merupakan kuih makanan tradisi masyarakat Melanau yang diperbuat dengan pelbagai perisa, contohnya durian, gula apung, pandan dan sebagainya. Rasa kuih celorot ini manis dan teksturnya juga lembut. Baiklah, itu sahaja cadangan tajuk bagi setiap episod.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Nufaika binti Abdul Rahim dan hari ini saya mewakili AIW Produksi untuk membentangkan penonton sasaran bagi program televisyen yang telah kami usulkan, iaitu Saadun Sebati Sarawak. Baiklah, penonton sasaran kami terbahagi kepada 3, iaitu lelaki dan wanita berusia 18 tahun hingga 30 tahun. Yang kedua, suri rumah tangga, dan yang terakhir sekali, penduduk di luar Sarawak. Baiklah, mengapa kami katakan lelaki dan wanita berusia 18 tahun hingga 30 tahun merupakan umur yang sesuai? Ini kerana di fasa umur tersebut kita mula ingin mencuba sesuatu yang baru dan ingin mempelajari kemahiran yang baru untuk digunakan pada masa hadapan. Boleh kami katakan anak muda ini merupakan warisan tradisional tempatan. Jadi moleklah kiranya mereka dijadikan sebagai penonton sasaran rancangan televisyen kami. Yang kedua, suri rumah tangga. Suri rumah tangga mempunyai rutin harian yang rumit dan amat sibuk. Jadi mereka tidak mempunyai banyak masa untuk keluar dan menghadiri kelas masakan. Terutama sekali suri rumah tangga yang mempunyai anak kecil yang ramai. Jadi kami bawakan kepada mereka kelas masakan tersebut melalui televisyen. Pada setiap minggu kami menyajikan resepi tradisional yang berlainan dan mereka boleh mencuba kepelbagaian resepi tersebut untuk dihidangkan dan dijamukan kepada seluruh keluarga mereka. Yang terakhir sekali, penduduk di luar Sarawak. Mengapa kami jadikan penduduk di luar Sarawak sebagai penonton sasaran kami? Ini kerana kita sendiri tahu, sedia maklum bahawa Sarawak mempunyai keunikannya yang tersendiri. Jadi kami ingin penduduk di luar Sarawak merasai keunikan tersebut dan mencuba sendiri dan merasai sendiri pengalaman proses pembuatan kek dan kuih muih yang ada di Sarawak. Selain itu, resepi-resepi tersebut dapat mengubati rasa rindu mereka setelah sekian lama tidak menjejakkan kaki ke Sarawak disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ifan Syafiqah Budi Suhaimi. Nombor matrik saya ialah 69879. Saya akan membentangkan mengenai kos yang diperlukan dalam projek ini. Jadual yang dapat dilihat di sini ini menunjukkan kos-kos yang diperlukan untuk melakukan rancangan pembuatan kuih atau kek di Sarawak dalam bentuk video dokumentari yang akan disiarkan di TVS. Sebelum saya pergi yang lebih lanjut, ini adalah kos pengeluaran TV untuk TVS Saadun Sebati Sarawak episod penuh sebanyak 10 episod. Di sini terdapat 3 bahagian, iaitu praproduksi, produksi dan pasca produksi. Di mana dalam praproduksi ialah penulisan skrip dan papan cerita, penasihat teknikal, unit penerbit dan pengarah, pelakon, hos dan komio yang kadarnya adalah RM10,000 Malaysia. Manakala produksi pula ialah kaki tangan produksi, set, operasi dan kelengkapan, peralatan teknikal, kamera, bunyi, pengeluaran dan sistem pencahayaan, alat peraga dan almari pakaian, logistik dan penginapan, makanan dan minuman iaitu kaki tangan catering makanan, pelakon, bakat dan kru tambahan yang kadarnya juga ialah sebanyak RM10,000 Malaysia. Dan yang terakhir, pasca produksi seperti editor video iaitu penyuntingan, penggradaan warna, penolong editor iaitu penyuntingan dan reka bentuk grafik, reka bentuk bunyi iaitu mencampur dan menguasai, animator dan pereka pergerakan pemacu, keras dan pejabat yang kadarnya sebanyak RM5,500 Malaysia. Jadi, jumlah keseluruhan yang dapat kita lihat ialah sebanyak RM25,500. Itu sahaja dari saya mengenai kos ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zahira Hanim binti Abdul Rahman 72022 ingin membentangkan program kami yang dinamakan Saadun Sebati Sarawak. Program ini telah mendapat tajaan sepenuhnya dari pihak Mira Cake House, iaitu salah satu pengeluar kek lapis yang terkenal di Sarawak. Pihak pengajar iaitu Mira Cake House bersetuju untuk membekalkan alatan untuk membakar kek lapis, bahan-bahan asas untuk membuat kek lapis serta tempat yang sesuai untuk membuat kek lapis dalam program Saadun Sebati Sarawak. Selain itu, mereka juga bersetuju untuk membayar iklan yang menyiarkan tentang program ini kerana program ini dapat membantu menaikkan lagi nama perniagaan mereka, bukan sahaja di dalam Sarawak, malahan di negeri lain juga. Di samping itu, program ini boleh menjadi inspirasi kepada suri rumah atau pelajar untuk memulakan bisnes bagi memperoleh pendapatan sampingan mereka yang suka membuat kek.
Kesimpulannya, program Seadun Sebati Sarawak ini kami mempersembahkan mengenai pelbagai jenis kek lapis yang terdapat di Sarawak. Kami berharap agar program yang kami jalankan ini dapat memberikan informasi yang tepat kepada semua masyarakat mengenai keunikannya. Dalam kehidupan yang serba moden dan canggih ini, masyarakat Malaysia harus ingat bahawa mereka hidup dalam pelbagai kaum, bangsa dan agama yang mempunyai pelbagai keunikan yang tersendiri di negeri masing-masing. Sekian, terima kasih.